Ya, kita tinggal 10 minit lagi. Kita dah dalam segmen akhir. Cik Kem nak tanya soalan pada orang Kelantan. Pada Dr. Hasan, orang kata politik Kelantan ni berbeza. Tapi bukankah politik baru yang kita sebut-sebutkan sepanjang lebih kurang 2 jam tadi sudah pun tiba sebenarnya, dan kita tidak harus lagi menghukum terlalu mengikut geografi dan fakta lama ni, tetapi merayakan demokrasi dan pertumbuhan klasik seperti yang dikatakan oleh doktor. Saya yakin berasaskan analisis tanpa henti yang kita lakukan di semua negeri. Khususnya kalau kita rujuk kepada Kelantan, saya rasa tanggungjawab tawaran terhadap kempen pembangunan yang dilakukan oleh Barisan Nasional sebagai satu contoh perbandingan dengan non adanya tawaran daripada pihak PAS tidak memberi kesan apa-apa. Seperti mana saya katakan, budaya politik Kelantan sama dengan Sabah, iaitu di mana kebergantungan mereka bukan kepada projek-projek ataupun kepada tafsiran-tafsiran bersifat pembangunan tadi ataupun bersifat ideologi, tidak. Tetapi mereka lebih kepada sangat berbeza dengan kawasan politik yang lain, iaitu mereka lebih kepada individual. Boleh dikatakan hampir 3,000 responden yang dianalisis telah menyatakan dengan jelas bahawa keyakinan mereka adalah terhadap calon. Bermaksud tak kiralah calon itu dalam bentuk apapun, maka calon itulah yang harus mengartikulasikan bahawa dia menjadi pemimpin yang baik. Jadi apabila kami bandingkan dengan Sarawak berbeza, bandingkan dengan Sabah baru sama. Di mana mereka lebih kepada calon. Bermaksud sama ada kita buat jambatan atau tidak buat jambatan, manakala PAS juga memberi tawaran-tawaran tertentu dan sebagainya. Bagi saya dia hanyalah merupakan suatu persembahan ketika kempen dan tidak langsung mempengaruhi. Data menunjukkan tidak langsung mempengaruhi pengundi. Dan apabila 20% ini balik, mereka juga membawa perkara yang sama, iaitu politik popular. Apa yang kita sebut sebagai kesan daripada politik popular ini. Bagaimana dunia meraihkan muzik Michael Jackson walaupun dia telah meninggal, maka demikianlah naluri manusia yang muda ini, dia merajakan, dia merayakan tokoh. Jadi mereka balik sahaja, mereka bertanya tentang siapa calon PAS, siapa calon UMNO. Jadi apabila kita katakan calon PAS begini dan UMNO begini dalam interview kami, maka mereka kata, wah, kenapa tak bawa orang yang macam ni, kenapa tak bawa macam ni. Sebab itu dari awal lagi pertarungan itu memang seimbang. Apabila PAS umumkan calonnya, saya telah mengatakan akan membawa masalah. Jadi apabila UMNO telah mengumumkan calonnya, kami telah mengatakan juga akan membawa masalah. Sebab data telah menunjukkan walaupun calon itu diinginkan, walaupun calon itu baik, walaupun calon itu budiman sempurna, tetapi masyarakat penentu adalah 20%. Mereka inginkan seseorang tokoh yang telah dinobatkan, seseorang tokoh yang telah didewakan. Ya, mereka pernah mengatakan, kenapa kita tidak ambil tokoh yang bila kita sebut nama dia seluruh orang tahu. Sebab kemungkinan orang akan gentar apabila dia bercakap. Jadi inilah budaya yang akan berterusan sampai hari ke-13. Saya yakin. Soalan susulan politik kepada saudara Nobel Shah kerana tak ada wakil blok di sini. Bagaimana Pakatan Rakyat akan mentafsirkan keputusan ini, terutamanya PAS? Tadi kita sejam pertama bincangkan tentang dinamika itu, tetapi dalam blog diiktiraf bahawa Pakatan Rakyat itu lebih dinamik dalam menyusun dan mengubah suai strategi. Bagaimana mereka akan berhadapan dengan strategi selepas Mani Urai? No, saya melihat apa yang berlaku ialah PAS akan terus mengatakan bahawa mereka mampu mempertahankan Mani Urai. Ya. Dia dalam politik ni kita pun tahu, kita selalu cakap kalau menang satu undi pun menang, kalau kalah satu undi pun kalah. Ya. So itu cara orang politik melihat. Kerana akhir sekali kalau orang itu menang 500, menang dengan 5,000, satu seat itu juga yang akan ada di Dewan Undangan Negeri. Itu cara orang politik melihat. Now, how do they move forward? Saya nampak saya akan dapat merasakan bahawa dalam PAS dia akan dapat melihat bahawa ada suara-suara yang akan mengatakan bahawa now is a time for PAS untuk lihat balik. Ya, isu-isu yang tidak selesai selepas muktamar itu harus diselesaikan dan tidak harus dibiarkan untuk berterusan. Dan yang kedua juga saya akan melihat juga bahawa dalam Pakatan Rakyat juga akan wujud satu apa yang kita sebutkan sebagai satu proses muhasabah juga, ya, di antara ketiga-tiga parti itu untuk melihat balik hubungan mereka. Kerana dia begini, saya sama seperti politik pembangunan tadi, pembangunan memang tidak itu, tetapi orang membaca apa di sebalik itu. Ya, dan apabila berlaku masalah-masalah yang disebutkan itu tadi, apa yang akan berlaku ialah dia akan memberikan kesan kepada jentera itu. Ya, kepada jentera. Dan saya tidak fikir pengundi di Mani Urai kisah apa yang berlaku dengan DAP di Kedah, kisah apa yang berlaku dengan Ustaz Nasruddin. Tetapi apa yang mereka lihat ialah
apa yang berlaku ialah apabila benda itu berlaku dia menjejaskan jentera, dan ini telah berlaku dalam beberapa pilihan raya dan telah melibatkan Barisan Nasional sebelum ini, dan saya fikir bahawa Pakatan Rakyat dan PAS juga khususnya dalam isu ini akan melihat seperti mana Barisan Nasional melihat dan memperbetulkan keadaan itu. Saya baru menerima beberapa maklumat dari Zentrum dan juga rakan-rakan. Memang saya bersetuju pandangan Nobisha. Ada seorang tadi mengatakan bahawa data menunjukkan dari awal lagi kita proses video-video kita menunjukkan bahawa di Manik Urai jentera PAS paling lemah di sepanjang pilihan raya yang telah berlaku, di mana mereka tidak dapat mentafsirkan gerakan, manakala jentera Barisan Nasional begitu lengkap, begitu kemas dan begitu strategik. Dan ini dinyatakan apabila dianalisis video-video di mana terdapat kelonggaran, di mana jentera PAS tidak bekerja dengan baik. Bagaimana fokus akan terletak pada perbincangan di antara pemuda PAS dan juga pemuda UMNO selepas ini? Melihat pada apa yang berlaku di Manik Urai. Saya melihat perbincangan ini penting. Bukan pasal penting kerana benda ni bermusim, tapi penting kerana dalam seluruh negara saya rasa negara kita adalah masih negara yang menjadi harapan kepada dunia Islam. Jadi ini amat penting kalau katalah nanti berlaku pola atau demografik change dalam kuasa politik. Benda itu dah jadi sejarah. Jadi kena lihat, kena belajar daripada sejarah, daripada zaman keruntuhan kerajaan-kerajaan sebelum ni, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah. Jadi kita kena faham bahawa kita di keadaan yang paling genting. Kita tidak boleh berharap pada negara-negara lain, dan seperti yang kita buktikan pada tahun 2020 tahun yang lalu sampai 2004, kita telah buktikan bahawa kita mampu menjadi leader dalam pemimpin dalam negara dunia Islam. Dan kalau kata PAS tidak boleh melihat pun isu Melayu, dianggap asobiah dan sebagainya berdasarkan tafsiran mereka, saya rasa dia kena lihat daripada isu Islam dan penolakan bagi mereka yang educated macam doktor sebut. Orang yang berada di universiti, mereka bukan orang yang fanatik ataupun bukan zombie yang menerima saja apa yang diberi tahu oleh pemimpin-pemimpin dalam PAS. Jadi mereka akan berfikir bahawa kenapa perpaduan ditolak sedangkan Islam menganjurkan perpaduan. Benda-benda ini berlaku dan mereka juga faham bahawa demografik terrain politik dalam negara ini dah berubah. Jadi kalau kata pihak UMNO, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Pemuda UMNO BKJ dan juga Datuk Razali, bahawa benda ini bukan benda bermusim. Kita ikhlas, kita pun nampak pihak sana ikhlas, cuma ada perkara-perkara yang kita kena fine tune. Jadi fine tuning inilah yang kita nak betulkan demi kebaikan orang Islam. Dan kalau saya nak melihat sedikit dalam menyambung apa yang Saudara Tun Faizal sebutkan tadi, saya cuba keluar daripada PAS dan UMNO itu, saya ingin melihat bahawa keputusan pilihan raya Manik Urai ini mengatakan bahawa rakyat dia tidak ada orang yang boleh take things for granted. Itu yang saya nampak di Manik Urai sekarang. Don't take things for granted. Maknanya sama ada di pihak ini atau di pihak ini. You cannot take things for granted sekarang. Dan sebab itu saya nak mengulangi lagi apa yang saya sebutkan sebelum ini. Inilah masa untuk rakyat ni, kalau saya nak tafsirkan pilihan raya Manik Urai ini, saya nak mengatakan bahawa rakyat nak menyampaikan mesej bahawa sudah sampai masanya untuk kita beralih kepada politik muafakat ini. Ya, ini soal saya sebutkan, soal PAS, soal UMNO itu dua parti politik. Kita ada banyak berbelas parti politik itu. Bagaimana boleh kita wujudkan politik muafakat itu? Saya katakan bahawa kalau dalam kes Dewan Undangan Negeri dan kes Parlimen umpamanya, apabila kita dah masuk ke Parlimen, 222 orang ahli Dewan Rakyat itu, dia bukan lagi bawa bendera UMNO, bawa bendera PAS, tetapi ahli Parlimen Malaysia, dan dia harus berfikir dalam soal itu. Dari soal kolaboratif, muafakat ini, kalau ahli politik tidak boleh bermuafakat, ya. Ahli politik supposed to be the best negotiators, ya. Tetapi kalau mereka sudah tidak boleh berfakat, banyak sangat terlalu apa yang kita sebutkan politik pertentangan. Saya fikir dalam konteks itu saya melihat apa yang berlaku di Pemuda UMNO dan PAS itu harus diteruskan. Soal cuma tajuk tu nampak macam berat sikit, itu mungkin nak kena adjust sikit. Itu pukul juri. Adakah kita terlalu idealistik dan pragmatik di sini? Tak. Sekarang ni kita harus kembali seperti mana juga yang kita berbincang. Sebenarnya bagi saya peristiwa bersejarah di Manik Urai bukan saja kesesakan jalan raya sehingga 35 km dan juga semua makanan dan minuman itu habis dalam masa beberapa minit, tetapi ialah bagaimana kita nak memberitahu masyarakat telah menunjukkan jalan.